Kopi Ranggayan Jomoyu Natanan Doa Donuma saya Hikmah Juni. Kita mulakan dengan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Setelah mencatatkan lebih 500 kes selama 2 hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun kepada 346 hari ini. Dengan pertambahan 346 kes hari ini, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 25,787 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah berkata, 3 kes kematian termasuk seorang rakyat asing dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu membabitkan seorang lelaki berusia 62 tahun yang meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. 2 lagi kes kematian dilaporkan di Hospital Lahadatu membabitkan seorang lelaki berusia 78 tahun dan wanita berusia 55 tahun yang meninggal dunia di Hospital Keningau. Jumlah kumulatif kes kematian di Sabah kini 189. Bilangan pesakit yang telah sembuh di seluruh negara hari ini adalah yang tertinggi pernah dicatatkan dengan 1,405 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, 369 kes sembuh dilaporkan di Sabah hari ini, manakala 2,373 pesakit sedang menerima rawatan. Peratus penggunaan katil pesakit adalah 36,09%. 202,121 bakul makanan telah diagihkan. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB adalah 97,93%. Kerajaan Sabah berharap kapasiti makmal ujian sampel COVID-19 di negeri ini dapat ditingkatkan tahun depan. Kerajaan Sabah berharap kapasiti makmal di negeri ini dapat ditingkatkan tahun depan sehingga mampu memproses 4,000 ujian sampel COVID-19 sehari berbanding hanya 2,700 ujian sehari ketika ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, sehingga Khamis lalu 4,496 sampel COVID-19 di Sabah belum diproses. Beliau berkata, 64% daripada jumlah itu diuruskan di Sabah, manakala selebihnya dikendalikan di Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh, Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kuala Lumpur dan makmal swasta yang lain. Our capacity, local lab capacity to process per day is 2,700. Yeah? And that is why one of our wishes for next year is to increase, to find a way to increase the capacity of processing up to 4,000 per day. Bercakap kepada pemberita dalam sidang media harian COVID-19 Sabah di Kota Kinabalu semalam, beliau berkata sehingga Khamis 3,030 bayi dan kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun dilaporkan dijangkiti COVID-19 di Sabah. Daripada jumlah itu, 1,241 adalah kanak-kanak berumur kurang dari 5 tahun dan 191 adalah bayi berumur di bawah setahun. 12,15% daripada keseluruhan jangkitan COVID di negeri Sabah adalah terdiri daripada bayi dan kanak-kanak. 12.15%, which is rather high. Yeah? Setakat 19 November 2020, seramai 3,030 orang bayi dan kanak-kanak di bawah 12 tahun dilaporkan telah dijangkiti virus COVID di negeri Sabah. Daripada jumlah ini, kanak-kanak yang
berumur kurang daripada 5 tahun adalah 1.241 orang. Dengan bayi yang berumur di bawah 1 tahun, 191 orang. So you can see they are as young as under 1 year old. Tindakan untuk memberikan sokongan psikososial dan kaunseling diberikan kepada pesakit tanpa mengira umur, termasuk kanak-kanak. Pasukan kesehatan mental dan sokongan psikososial ataupun Mental Health and Psychosocial Support Services atau MHPSS memberikan sokongan dalam bentuk Psychological First Aid atau PFA kepada semua individu yang terkesan oleh COVID tanpa mengira umur. Perkhidmatan ini diberi kepada individu yang dijangkiti oleh COVID-19 ataupun di karantin. Perkhidmatan ini diberi kepada orang awam dan kekitangan yang terkesan dengan COVID-19. Selain itu, orang awam juga boleh mendapatkan perkhidmatan PFA, Psychological First Aid, melalui talian hotline MHPSS mengikut daerah masing-masing. Antara yang diberi penekanan ialah aspek menangani stigma dan diskriminasi sosial. Antara masalah yang mungkin dihadapi adalah tekanan, termasuk stigma daripada persekitaran kanak-kanak tersebut. Penjaga dinasihatkan agar sentiasa memantau keadaan kesihatan mental anak-anak dan terus merujuk kepada pasukan MHPSS jika memerlukan intervensi. Setakat ini, tiada kanak-kanak yang memerlukan intervensi lanjutan. Liputan rangkaian internet di perkampungan mini estate sejahtera, mesej di Sabah akan ditambah baik. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah akan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur dan liputan rangkaian internet di perkampungan mini estate sejahtera, mesej. Menterinya, Datuk Jahid Jahim berkata, kerajaan telah menyediakan keperluan asas kepada peserta mesej seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air. Bagaimanapun, pada masa ini, liputan internet menjadi satu keperluan dan perlu ditambah baik agar Sabah tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Kerajaan negeri berharap jurang digital di setiap kampung mesej dan Sabah amnya dapat dikurangkan. Jahid berkata demikian kepada media selepas mendengar taklimat di Pejabat Daerah Nabawan dan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah di Mesej Labang, Nabawan semalam. Jahid mengadakan lawatan kerja 3 hari ke Mesej Kaingaran Tambunan, Mesej Bunang 2 Suk, Mesej Labang Sepulut bermula Khamis lalu. Untuk rekod, Sabah mempunyai 52 perkampungan mesej untuk tanaman getah, kelapa sawit, aquaculture, mikro pertanian, micro aquaculture dan mesej bersepadu. Matlamatnya untuk meningkatkan pendapatan ketua isi rumah miskin Tegar yang tersenarai dalam e-kasih agar dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Jahid turut mengadakan lawatan singkat ke Balai Polis Nabawan bagi menyerahkan bakul makanan kepada anggota keselamatan yang bertugas di sepanjang PKPB ini. Hadir sama pada program itu adalah Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin. Cubaan 2 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia untuk masuk ke Sabah melalui jalan tikus di sempadan Malaysia-Indonesia berjaya digagalkan oleh pasukan tentera darat Malaysia yang sedang melaksanakan op benteng di Serudung Tawau awal pagi semalam. 2 parti berkenaan ditangkap ketika sedang menaiki motosikal dari arah Indonesia memasuki sempadan Malaysia dipercayai bertujuan mencari pekerjaan. Kedua-dua parti itu dibawa ke Balai Polis Kalabakan untuk tindakan lanjut. Maritim Malaysia melancarkan gerakan mencari seorang lelaki yang hilang di perairan Bengkoka. Seorang lelaki hilang selepas keluar ke laut untuk melihat bagang majikannya yang terletak di perairan Bengkoka,
berhampiran kampung Rosob, Pitas, malam Khamis lalu. Mangsa Hamli Sinabil, 50, dikatakan keluar ke laut menaiki sampan tanpa memakai jaket keselamatan pada jam 7.30 malam dan disedari hilang oleh ahli keluarganya kira-kira sejam kemudian apabila panggilan telefon tidak dijawab. Ahli keluarga kemudian bertindak mencari mangsa di Bagang Terbabit, namun mangsa tiada di lokasi. Sebaliknya, hanya telefon bimbit, beg serta perahu yang dinaikinya ditemui sebelum ahli keluarga bertindak melaporkan kehilangannya kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM pagi semalam. Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Bun Chin Chow berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa meliputi 5 batu nautika dari lokasi Bagang diaktifkan APMM pada jam 10.30 pagi semalam. Selain aset Maritim Malaysia, usaha pencarian turut melibatkan aset dari pasukan Polis Marin serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Palat-palat kopi nama toko kagu.